Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel. Dan seperti biasa, Shadows doakan korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, kepada korang yang masih baru lagi di channel ini, Shadows mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana Shadows banyak berkongsikan kisah-kisah seram, misteri dan juga kisah sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright gang, so kisah pada hari ini yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman misteri yang dialami oleh Moha ketika menziarahi rumah kakaknya di Johor Bahru, dan pengalaman ini terjadi di sebuah bangunan yang terbengkalai, iaitu Kemayan City Mall. So orang Johor banyak tahu kisah kat situ kan. So tanpa membuang masa lagi, jom kita perdengarkan kisah misteri pada hari ini. So, bagi korang yang tinggal di Johor Bahru, semestinya korang kenal benar dengan sebuah pusat membeli belah yang terbengkalai yang bernama Kemayan City Mall. So, kisah mistik yang menyelubungi bangunan ini selama 10 tahun macam tu tau. Bagaikan sebuah urban legend. Lama sampai macam tu sekali. Okay? Dan tempat ni sering menghantui pelancong, terutamanya yang tinggal di luar Johor Bahru. So, Kemayan City yang telah terbengkalai sejak tahun 1998 kini telah dibuka semula pada 28 November 2017, and benda ni ataupun bangunan ni telah diberikan nama baru, iaitu Paradigm Mall Johor Bahru. So kita ada satu Paradigm Mall dekat Kelana Jaya, so ni Paradigm Mall yang dekat JB ni. Alright, so ketika Paradigm Mall tersebut baru dibuka, Moha yang pada ketika itu sedang membacalah satu artikel berkenaan mall baru tu dan lokasi mall tersebut, and dia teringat akan pengalaman yang cukup misteri dan juga menyeramkan yang berlaku kepada dirinya sebelum mall baru itu dibuka, dan inilah kisahnya. Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Dalam kepenatan, Moha menghidupkan kereta dia dan memandu pulang ke rumah. Kebiasaannya Moha akan pulang lebih awal, memandangkan 2 hari lagi Moha akan bercuti. So dia terpaksalah menyiapkan segala kerja-kerja yang menimbun di pejabat dan bekerja sebagai seorang koordinator program latihan kemahiran. Tugasnya agak mendesak apabila menghampiri persiapan peperiksaan pelatih. Banyak kertas-kertas kerja yang perlu disiapkan. Dan pernah juga si Moha ni bekerja berseorangan di pejabat untuk menyiapkan dokumentasi sehingga pukul 3 pagi. Dan disebabkan mata waktu tu dah makin layu dan makin lesu, Moha terpaksalah meninggalkan saki-baki kerja pejabatnya kerana pada waktu itu tiada siapa yang turut bersama dengan dia di pejabat, dan Moha ni tak berani stay lama-lama berseorangan di pejabat semenjak ada kes salah satu staf di pejabat tersebut diganggu makhluk dari alam yang lain, dan membuatkan Moha seram sejuk. Akan tetapi dia try lah steady bagi macho kan, tak manis lah kan, tiba-tiba tak boleh tahan kan. So dia beranikan diri lah, nak tak nak, betul tak? So pada kebiasaannya, bila Moha nak pergi cuti-cuti panjang macam ni, Moha akan pulang melawat adik-beradik serta sanak saudaranya yang duduk berjauhan daripada mana si Moha ni duduk lah. Right? Maklumlah, hanya mereka sahaja yang Moha ada selepas kematian kedua ibu bapanya yang dah hampir 10 tahun macam tu. So cuti kali ni Moha bercadang untuk melawat kakak sulungnya yang berada di Kota Tinggi di Johor Bahru. Kot ada yang tak tahulah Kota Tinggi ni kat mana lah kan. So Moha dah lama tak jumpa dengannya. So terasa rindu untuk jumpa dengan adik-beradiknya yang lain juga. So sejak sekian lama terpisah kerana desakan hidup, adik-beradik si Moha ni pun bercadanglah untuk berkumpul di rumah Kak Long. So kakak sulung Moha dengan adik-beradik diorang lah, diorang bagi gelaran Kak Long. Maka lengkaplah
pertemuan mereka sekeluarga, lantas mengubat rindu yang dah lama terpendam. So time ni Moha baru selesai kerjanya, lalu dia pun memandu pulang ke rumah keseorangan. So jarak dari rumah Moha ke pejabat tak adalah sejauh mana, hanya mengambil masa dalam 20 minit dan macam tu lah. Driving dalam keadaan driving lah. Jalan kaki memang lama lah, tapi gila kau jalan kaki. So rumah si Moha ni terletak di Bukit Beruntung dan tempat dia bekerjanya di Bandar Rawang. So boleh tahan juga jarak dia kan, Rawang dengan Bukit Beruntung jauh kan kalau ikut kan. So dalam perjalanan pulang, hanya kegelapan malam dan lampu samar serta beberapa kenderaan yang menemani sepanjang perjalanan pulangnya. So dikelilingi dengan pokok-pokok besar kiri dan kanan, jalan yang mengerunkan serta malam yang dingin menyebabkan Moha meremang bulu roma dibuatnya. So sambil Moha ni memandu pulang, Moha perasan sejak dari pejabat tadi sehinggalah perjalanannya ke rumah, terasa kenderaannya yang dipandu agak berat tau. Dan kebetulan jalan yang dilalui pula sunyi dan kurang kenderaan, memandangkan waktu pada ketika itu dah pukul 12 pagi ke atas. So tercetuslah di fikiran, mungkinkah ada benda yang menumpang. So Moha pun berhenti seketika di bahu jalan untuk memasang CD surah Al-Quran dan kemudiannya sambung semula perjalanan pulang. Dan pada ketika itulah baru Moha tersedar, rupa-rupanya Moha ni terlupa nak lepaskan brek tangan. Memang berat lah kereta kan, tersilap damage kereta kalau si Moha ni tak berhenti tepi jalan tadi. Aduh, perangai betul lah korang ni, masalah betul lah. So make sure check kereta dulu sebelum jalan, make sure handbrake tu dilepaskan. Alright, so setelah tiba di rumah kira-kira jam 12.20 ke 12.30 macam tu, Moha terus mandi dan kemudian dia tidur kerana terlalu letih. Dan keesokannya Moha pergi kerja seperti biasa untuk siapkan saki baki kerjanya. Dan nasib baiklah kerja-kerja yang tertinggal dapat si Moha ni siapkan dengan cepat dan dia dapatlah pulang awal sedikit sekitar jam 6 petang macam tu. So setibanya lepas dah selesai semua kerja, si Moha ni pun tibalah di rumahnya. Moha pun bersiap-siap dengan pakaian lah, keperluan dan macam-macam lagi lah. Dan segala isi rumah habis dia kemaskan sebelum dia nak pulang ke rumah kakaknya. Dan Moha pun lepas tu dah selesai semua benda tu, dia pun tidur sekejap sebab dia nak memandu ke rumah Kak Long dia pada waktu malam. So dia nak rehatkan badan lah. Dan pada jam 9 malam, Moha pun memulakan perjalanannya ke destinasi yang ingin dia tuju. Dan pada masa inilah ia merupakan kali pertama Moha menjejakkan kaki ke Johor Bahru. Kerana sebelum ni Kak Long dia berkhidmat sebagai guru di Melaka. Dan selepas dia dah kahwin semua benda tu, Kak Long si Moha ni pun transfer lah ke JB. So perjalanan dari Rawang ke Johor Bahru mengambil masa kira-kira dalam 6 jam macam tu lah. Dan semasa Moha bertolak dari Rawang, jam menunjukkan pukul 9 malam, bermakna anggaran masa ketibaan Moha di Johor lebih kurang dalam jam 2 pagi macam tu lah. Itu anggaran dia lah. Dan Moha ni pula jenis yang consider memandu dengan cermat, bukan level lajunya. Alright geng, aku minta maaf tadi tiba-tiba aku tak tahu kenapa lampu terpadam. Alright, lepas aku check kabel semua elok, tak ada apa-apa isu. Tapi yelah, lampu tiba-tiba nak terpadam kan, aku nak buat macam mana kan. So mana aku tadi? Yes, pasal si Moha ni memandu dengan cermat, and dia kata dia bukan orang yang jenis memandu kereta laju lah kan. Right, so kita sambung dari situ. So sepanjang perjalanan si Moha ni, dia singgahlah sebentar di Arena Pagoh untuk isi minyak pada jam 11.30 macam tu lah. Dia dah solat semua, rehat-rehat sekejap, dan lepas dah settle semua benda tu, Moha pun meneruskan perjalanannya menuju ke Kota Tinggi. Dan dalam perjalanan ke Kota Tinggi, Moha melalui Pekan Tampoi, dan pada ketika itu kelihatan sebuah mall yang boleh tahan besar bernama Kemayan City Mall. Dan waktu pada masa itu sekitar 12.30 pagi macam tu lah, kelihatan lampu pasaraya tu terang benderang dan siap terpapang banner perasmian pembukaan Kemayan City. And time tu Moha terfikir, boleh tahan gak mall ni kan? Dah boleh challenge Mid Valley katanya. So Moha ni kagum kerana walaupun waktu menunjukkan lepas 12.30 malam, pengunjung tidak putus-putus datang. So si Moha nak fikir, dahsyat juga orang JB kalau dapat bershopping. Itulah apa yang si Moha fikir. Dan dengan lampu yang bersinar terang benderang serta
kelihatan ramai orang yang mengerungi pasaraya tersebut seperti memanggil Moha untuk membeli belah di situ. So Moha pun fikir, alang-alang aku dah ada kat sini, baik aku redah je. Kalau kat area KL, mana nak dapat kau dapat shopping tengah-tengah malam je ni. So Moha pun masuklah ke pasaraya tersebut. Dan di dalam pasaraya tu banyak barang yang dijual dengan harga yang murah dan berpatutan. Melihat harga barangan murah di situ, Moha pun naik excited lah kan. Dan di dalam hatinya terdetik, kalau kat Rawang ataupun Bukit Beruntung, mana nak dapat harga macam ni, baik aku beli dulu, fikir si Moha. Di samping itu, Moha pun berniat untuk membelikan hadiah untuk ahli-ahli keluarganya serta saudara mara yang ada dekat rumah Kak Long dia. And banyak jugalah barang-barang yang Moha beli tanpa dia sedar. Malah boleh dikatakan penuh jugalah boot kereta dia. Senang cerita macam tu lah. And demi nak sedapkan hati, Moha cakap pada diri dia, aku shopping sakan kerana esok-esok tak mungkin dapat harga yang sama. And then boleh dikatakan harga ataupun barang yang dia spend lah, semua barang yang dia beli tu adalah dekat RM1,000 jugalah macam tu kan. Beli belah dia, apa gila mat, beli belah sampai RM1,000 lebih. Right, tapi tak apalah, demi keluarga, hadiah-hadiah untuk keluarga, apa nak kira sangat, betul tak? So tengah duk busy shopping semua benda tu, tiba-tiba si Moha ni terasa lapar. And apa lagi, dia nampak ada ayam penyet di food court dekat mall tersebut. And dia apa lagi, kasih order satu kali lah kan. Moha cakap memang sedap, level Gordon Ramsay lah. Gordon Ramsay. Dia pun fikir, tiba Gordon Ramsay. Kalau Gordon Ramsay dengar, marah dia. So si Moha ni pun dalam otak dia terfikir, dia boleh recommend dekat kawan-kawan dia kan. Ayam penyet dekat mall kat Kemayan City ni sedap. Itu fikir dia. Tapi satu je isu yang dia hadapi semasa dekat ke food court tu, orang yang jual ayam penyet tu muka tak ada seri langsung, macam kena paksa kerja, kau tahu tak kan. Time Moha order makan tu kat kedai tu, cara Usha macam tak puas hati. Dan bila si Moha ni order, penjual ayam penyet tu hanya membalas macam tak nak layan cerita dia. So si Moha pun fikir, kok dia ni bisu agaknya, tak reti cakap kan. Asyik balas dia nasib baiklah ayam penyet dia sedap. So tak ada lah komplain. And then tiba-tiba dalam kesesakan orang ramai membeli belah, handphone si Moha ni pun berbunyi. And rupa-rupanya Kak Long dia yang menelefon si Moha ni. Lalu Kak Long dia pun tanya, kau ada kat mana? So si Moha ni pun malas, aku dekat Kemayan City ni tengah beli barang sikit. Kenapa? Dan Kak Long si Moha ni pun tanyalah, Kemayan City beli barang, dengan nada penuh kehairanan. Kehairanan yelah. Dan si Moha ni pun jawab, yelah kat Kemayan City lah ni, InsyaAllah nanti aku sampai lah. Dan Kak Long si Moha ni pun cakap, cepat-cepat sikit, jangan lama sangat, dah jam pukul berapa dah ni kan, dah lama sangat dah ni. Dan perbualan Moha dengan Kak Long dia yang sangat sekejap tadi dipenuhi dengan tanda tanya. So setelah selesai membeli belah, Moha pun meneruskan perjalanannya ke Kota Tinggi. Dan lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu, Moha pun tibalah di rumah Kak Longnya. Dan kelihatan hanya Kak Longnya sahaja yang menyambut si Moha, memandangkan yang lain semua sudah ke alam mimpi. Dan disebabkan terlalu letih, Moha tinggal semua barang-barang yang dibeli dalam bonet. Dan si Moha plan untuk ambil semua barang-barang tu pada keesokan paginya. So pada keesokan pagi, tengah si Moha dan keluarga-keluarga dia yang lain tengah breakfast semua benda, Moha pun tanyalah Kak Long dia, Long, kenapa malam semalam cara kau cakap macam mendesak suruh balik cepat-cepat, apa hal? Dan Kak Long dia hanya mendiam 1000 bahasa, seolah-olah merahsiakan sesuatu. Dan sekali lagi Moha mengulangi pertanyaannya, dan akhirnya Kak Long dia membalas, sebenarnya kalau kau nak tahu, Kemayan City yang kau shopping semalam tak wujud pun kan. Tak wujud weh. Moha pun time tu makin bertambah pelik, dan aku pun bertambah pelik. Macam mana tempat tu yang ada kat situ tapi tak pernah wujud?
So yalah, macam aku tak tahulah kan, aku baru dapat tahu kisah ni baru-baru ni je. Dan si Moha ni pun balas kat Kak Long dia, tak, memang ramai lah semalam, tempat tu punyalah terang, takkanlah aku ni rabun kot. And dorang siap ada buat perasmian pembukaan kot. Kak Moha cuba menjelaskan situasi yang dia berada semalam. And Kak Long dia pun jawab, kalau kau nak tahu, tempat tu sebenarnya bangunan terbengkalai. Dah lama dah bangunan tu terbiar. Lagipun memang dah ramai orang terkena macam kau. Kau bayangkan benda dah macam tu kan. Alamak. Dan dalam otak si Moha time tu kan, bila dia, Kak Long cakap macam tu, dalam otak Moha dia fikir, habislah duit yang aku guna untuk beli barang-barang kan. So si Moha pun terfikir, habis duit aku guna, barang-barang yang aku beli semalam. Settle lah kan. Moha dengan penuh kehairanan and masih cuba berfikir logik. So Kak Long pun tanya, kau beli apa semalam? So Moha tanpa teragak-agak terus mengambil kunci kereta dia, and Kak Long pun follow dia, and si Moha pergi kereta dia, membuka bonet kereta, and alangkah terkejutnya Moha bila mendapati bonet keretanya hanya dipenuhi dengan daun-daun kering dan ranting pokok. And pada masa itulah Kak Long seperti sudah menduga dan tidak terkejut dengan apa yang dah berlaku, kerana perkara tersebut bukanlah kali pertama yang terjadi kepada sesiapa yang pertama kali datang ke JB. Namun Moha still tak puas hati. Moha terus menghidupkan enjin keretanya dan memandu semula ke pasaraya tersebut dengan Kak Long dia. Dan setibanya di sana, apa yang dapat si Moha lihat hanyalah sebuah bangunan yang terbiar, yang penuh dengan semak samun serta sampah yang bersepah. Moha pun siap beranikan diri memasuki bangunan terbengkalai dan usang tersebut sambil membayangkan kembali keadaan pasaraya yang meriah malam tadi. Dan semakin lama Moha menapak, semakin itu jugalah Moha berasa tidak kena dan bertambah seram. Pelbagai tanda tanya yang bermain di fikirannya. Apa yang aku nampak semalam? Kan ramai orang semalam. Apa yang aku makan semalam? Bisik dalam hati si Moha. Dan tengah dia jalan-jalan ronda-ronda kat tempat itu, pada ketika itulah Moha terasa tekaknya tiba-tiba berasa loya, dan Moha terus muntah, kau tahu tak? Dan Moha muntahkan macam sejenis cecair kuning yang sangat busuk tau, dan lebih teruk daripada bau bangkai, kau tahu tak? Dan sebatian muntah itu Moha dapat melihat dengan jelas, seolah-olah cacing tanah yang tidak hancur. Geli mat. So tanpa berfikir panjang, cepat-cepat si Moha ni buka langkah untuk meninggalkan bangunan tersebut, sambil dalam keadaan perut dia yang teramat sakit sehingga mata dia pun berair disebabkan muntah yang non-stop tau. Dan dalam perjalanan keluar, Moha ternampak wang-wang ataupun duit dia yang dia belanjakan pada malam tu bertaburan atas lantai. Sepantas kilat si Moha sambar semua wang-wang yang ada di atas lantai tu dan lari menuju ke keretanya. Dan nasib baiklah dapat cover balik duit tu kan, kalau tak jadi apa kan. So time tu Moha dah suruh Kak Long dia drive sebab dah tak larat dengan akibat sakit perut dan muntah non-stop. Dan disebabkan Kak Long pun risau akan keadaannya, Kak Long pun bawa dia ke klinik dulu untuk cek, takut akan keracunan yang semestinya bukan makanan. So dalam perjalanan ke klinik, kejadian aneh tersebut terus-menerus bermain di fikiran sehingga Moha trauma. Sehingga hari ini Moha masih tak dapat melupakan tragedi yang menimpa diri dia. Pengalaman yang sukar untuk dihadam dengan logik akal. Hanya istighfar dan juga doa, kerana Moha tak sangka yang perkara sedemikian rupa akan terjadi ke atas dirinya. Sesungguhnya perkara misteri yang telah terjadi pada Moha tersangatlah jahat dan permainannya, dan tak mungkin akan Moha lupakan sehingga hari ini. Dan so terdapatlah bermacam-macam kisah yang berkenaan dengan Kemayan City ni. Namun selalunya insiden yang berlaku serupa dengan apa yang dialami oleh si Moha.
Malah ada juga yang komen di social media berkenaan dengan mall baru yang dibina atas Kemayan City. Dikatakan berhati-hatilah, ada penunggu lah, bila masuk akan lalai sampai tak sedar. Kadang-kadang bila cakap pasal shopping mall ni, kau masuk tak perlu penunggu pun, memang kau masuk pun kau akan lalai kalau kau tak jaga-jaga lah cerita dia. Malah ada juga yang cakap kadang kalau keluar dekat area parking boleh tersesat kalau tak tahu jalan keluar. Allahualam. Itulah semua komen-komen yang diorang letakkan dalam social media berkenaan dengan mall yang baru dibuka dekat Kemayan City tu, right? And moga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada insiden-insiden yang macam ni berlaku ke atas diri kita. So begitulah kisah yang dialami oleh Moha, satu insiden yang misteri dan tak termasuk di akal. And kepada geng bayang yang berasal daripada JB, mungkin korang boleh kongsikan berkenaan Kemayan City ni di ruangan komen. Confirm menarik kisahnya kan. And aku pun nak tahu lebih lagi berkenaan dengan Kemayan City ni. So korang boleh share dekat komen di bawah. Alright, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan, jangan lupa tekan butang like. And kepada korang yang masih belum lagi subscribe ke Hey Shadows channel, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku baru uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang sudi hadir pada video kali ini dan terus memberi sokongan tak terhingga ke Hey Shadows channel. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye gang. Stay safe, right? Ciao.